Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1054. Antara paparan utama. 99 buah pulau dibina di Langkawi untuk siapa? Mengapa Amanah memilih jalur tengah? Rumusan SC bukan bermakna kes tutup. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sana sini begitu galak kerajaan membuat projek membina pulau buatan dengan menambak laut. Kononnya atas nama pembangunan. Langkawi tidak terlepas daripada kegilaan menambak laut ini. Pada Januari 2021, Kerajaan Negeri Kedah dilaporkan bersetuju menerima satu pelaburan bernilai 40 bilion ringgit di Langkawi daripada Wydad Business Group. Syarikat tersebut pada 30 Mac 2021 telah memeterai perjanjian kerjasama dengan sebuah syarikat berpangkalan di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE untuk melaksanakan projek yang dikenali sebagai Wydad Langkasuka, kata Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor. Menurut laporan media, kerjasama tersebut adalah dengan syarikat Bin Zayed International LLC BZI untuk menubuhkan syarikat tujuan khas SPV iaitu Wydad VZI Sdn Bhd. 99 buah pulau akan dibina dengan kos 9.6 bilion US dollar, kira-kira 40.2 bilion ringgit berbentuk helang di kawasan seluas 800 hektar berdekatan pada maksirat itu. Difahamkan syarikat pemaju swasta yang terlibat dalam projek pembangunan mega itu telah membayar yuran komitmen sebanyak 4.5 juta ringgit kepada Kerajaan Negeri Kedah. Ia dijangka siap dalam tempoh 15 hingga 20 tahun akan datang. Katanya pembinaan termasuk rumah kelab dan padang golf, perumahan berpagar banglo dan rumah berkembar kondominium, pusat beli belah dan perniagaan serta taman rekreasi, pusat perubatan dan pemulihan serta pusat pengajian tinggi. Sejak ia diumumkan, projek tersebut dibantah oleh Sahabat Alam Malaysia SAM dan 24 badan bukan kerajaan, NGO serta nelayan tempatan. Antara NGO yang membantah termasuk Flag, Friends of Langkawi Geopark, Majlis Muafakat Muslimah Majlis Kedah, Persatuan Pendidikan dan Kebajikan Jaringan Nelayan Pantai Malaysia JARING, Persatuan Pengguna-Pengguna Pulau Pinang CAP, Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam PEKA dan Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia Pesawah. Presiden SAM Minakshi Rahman berkata bantahan itu dinyatakan dalam surat yang diserahkan kepada Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi pada 2 Februari tahun lalu. Mereka membantah permohonan yang dikemukakan oleh Langkasuka Land Sdn Bhd kepada Kerajaan Negeri Kedah untuk beberapa bidang tanah di Padang Maksirat, iaitu di kawasan Benteng Pemecah Ombak Kuala Muda, Kedah. Kami mendapati bahawa permohonan syarikat tersebut ada berkaitan dengan projek penampakan laut seluas 1,979 ekar yang telah diumumkan oleh Menteri Besar Kedah baru-baru ini bersama Wydad Business Group Sdn Bhd. Sebarang permohonan tanah yang berkaitan dengan projek penampakan laut tersebut seharusnya tidak boleh dibenarkan kerana ianya adalah pramatang atas sebab ia masih lagi belum melalui proses undang-undang yang diperuntukkan, kata kenyataan dalam bantahan tersebut. Menurut mereka, sebarang projek penampakan laut seluas ini wajib mendapatkan nasihat daripada Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN di bawah Seksyen 20B Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. Untuk memperolehi nasihat MPFN tersebut, cadangan pembangunan tersebut bersama dengan laporan penilaian kesan sosial dan lain-lain laporan wajib disediakan terlebih dahulu. Pada pandangan kami, laporan-laporan tersebut harus juga merangkumi laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling jadual kedua, di mana pelibatan orang awam dan kelulusan Jabatan Alam Sekitar diperlukan, tegas mereka. Kumpulan NGO tersebut juga berpendapat undang-undang wajib dipatuhi dan penlibatan awam perlu dilakukan kerana projek penampakan laut dengan keluasan yang sedemikian rupa tentunya akan memberikan dampak negatif yang ketara kepada alam sekitar. Mereka mengingatkan bahawa projek sedemikian perlu mengambil kira pelbagai isu termasuklah perubahan iklim, kesan-kesan ke atas ekosistem marine, sektor perikanan dan kesan-kesan sosioekonomi yang akan dihadapi oleh nelayan-nelayan pantai di Pulau Langkawi dan di kawasan sekitarnya.
Selain itu, menurut mereka, kesan buruk kepada ekonomi dan kewangan negeri Kedah harus diberi perhatian, terutamanya industri pelancongan yang sedang mengalami kemerosotan teruk akibat daripada pandemik COVID-19. Oleh demikian, amatlah penting bahawa sebelum projek ini diteruskan, analisa faedah dan kos yang terperinci dan proses ulasan orang awam wajib dilaksanakan terlebih dahulu. Ini akan menyelamatkan kerajaan negeri daripada mengambil sebarang keputusan yang akan memudaratkan ekonomi, kewangan dan alam sekitar negeri Kedah. Tambahan pula, kita mesti mengambil iktibar daripada projek-projek penambakan laut besar-besaran yang telah gagal di negara-negara lain seperti di Timur Tengah. Sekiranya permohonan ini dibenarkan tanpa pematuhan proses undang-undang dan pelibatan orang awam, tindakan tersebut boleh dianggap sebagai satu penyalahgunaan kuasa dan salah di sisi undang-undang, tegas mereka. Hari ini, Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP dalam kenyataannya membangkitkan mengenai kebimbangan beratus nelayan yang mencari rezeki di sepanjang pantai Kelibang hingga ke Sungai Menghulu dekat Kuah Pulau Langkawi setelah menerima notis pengambilan tanah daripada pejabat daerah dan tanah Langkawi bagi melaksanakan projek penambakan laut di kawasan tersebut. Menurut Presiden CAP Muhyiddin Abdul Kadir, nelayan-nelayan di kawasan berkenaan membantah keputusan itu kerana ia boleh mengancam alam sekitar dan menjejaskan mata pencarian mereka. Sekarang nelayan-nelayan di sini memperolehi pendapatan antara RM1,000 hingga RM2,000 sebulan hasil tangkapan ikan dan udang, manakala pemungut siput pula memperolehi pendapatan antara RM40 hingga RM70 sehari. Pengerusi Komuniti Nelayan Sungai Kelibang Zulkifli Cik Hasin memberitahu surat bantahan bersama tanda tangan nelayan-nelayan yang terlibat telah dihantar kepada pejabat daerah Langkawi dan berharap hasrat mereka dan penduduk tempatan diberi perhatian serius oleh pihak berkenaan, kata Muhyiddin. Menurutnya, CAP bersimpati dengan masalah nelayan-nelayan di kawasan tersebut yang bergantung hidup sepenuhnya kepada hasil laut bagi menyara kehidupan keluarga dan turut membantah keputusan kerajaan Kedah itu. CAP percaya jika projek tersebut terlaksana, bukan sahaja alam sekitar semula jadi akan musnah, malah hidupan laut dan kehidupan masyarakat nelayan akan turut menjadi bangsa, tegasnya. Sementara itu, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau menerima memorandum serta rayuan daripada seramai 600 orang nelayan di Kuah Langkawi. Mereka mengadu tentang projek penambakan laut dari pokok asam hingga ke pangkalan Kuala Tepak yang mampu mengesankan punca pendapatan mereka serta merosakkan alam sekitar. Saya jamin akan perjuangkan nasib mereka, tegas Anwar. Bagaimana jika projek ini gagal sebagaimana projek The World di Dubai, UAE apabila pelabur kehabisan modal akibat kemelisitan ekonomi? Di tempat sendiri pun gagal, kini membawa idea yang sama di Malaysia. Di manakah letaknya hati nurani insan? Dalam bercakap tentang Islam memimpin, lupakah kalian kepada amaran Allah Subhanahu Wa Taala menerusi firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 41? Telah nampak jelas kerosakan di daratan dan di lautan air di atas apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Perbuatan manusia supaya kesannya dikenakan ke atas mereka dari sebahagian kerosakan yang mereka lakukan agar dengan demikian azab yang menimpa mereka dapat menyedarkan mereka supaya mereka berhenti membuat kerosakan. Untuk siapakah 99 pulau yang dibina itu? Sudah tentu bukan untuk para nelayan dan warga Marhain. Diam tak diam, Parti Amanah Negara Amanah telah berusia 7 tahun. Amanah lahir pada 16 September 2015 sebagai sebuah parti Islam yang membawa pendekatan yang lebih sederhana dan jalur tengah demi menegakkan syiar Islam di Malaysia. Amanah dibina di celah-celah kepupusan kepercayaan terhadap kerajaan yang mula dihurung oleh kebusukan One Malaysia Development Berhad, One ADB, yang dilihat tidak mendapat perhatian parti yang kononnya memperjuangkan Islam ketika itu, iaitu PAS. Pemimpin Amanah terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat termasuk gabungan ahli profesional, akademik ulama dan pemimpin badan bukan kerajaan (NGO). Bersama-sama rakan ketika itu iaitu Keadilan DAP dan Bersatu, Pakatan Harapan berjaya memimpin kebangkitan rakyat dan membentuk Kerajaan Persekutuan pada 9 Mei 2018. Ahli Parlimen Amanah diberi portfolio yang penting dalam kerajaan termasuk portfolio kesihatan, wilayah persekutuan dan hal ehwal agama Islam. Menarik untuk kita rentas pandangan Timbalan Pengerusi Amanah Selangor, Tuan Haji Azli Yusof bagi mengupas kedudukan Amanah sebagai Parti Melayu Islam dan kelangsungannya dalam politik Malaysia dalam wawancara bersama Selangor Today baru-baru ini. Azli sendiri merupakan seorang profesional dalam bidang logistik yang bekerja dengan mendapat gaji yang lumayan dalam sektor swasta. Tetapi beliau sanggup terjun ke dalam gelanggang yang penuh dengan onak dan duri berhadapan dengan politik longkang, rasuah dan penyelewengan pihak berkuasa yang bermaharajalela walaupun di siang hari.
Kata Azli, Amanah diramalkan hanya mampu bertahan hanya 2 tahun. Namun ia berjaya memenangi 11 kursi pada pilihan raya umum ke-14. Sebagai parti yang berasaskan Islam, Amanah mengemukakan calon yang sangat berkelayakan memimpin institusi tertinggi agama Islam dalam negara. Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat dilantik sebagai Menteri Agama. Ketika memegang jawatan inilah beliau mengangkat gagasan Islam rahmatan lil alamin dan pendekatan maqasid syariah sebagai tunjang kepada sebuah tadbir urus yang baik bagi sebuah negara. Ianya diluluskan dan diterima pakai oleh jemaah menteri, ujar Azli. Beliau berkata yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad semasa merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama bagi penggal kedua Parlimen ke-14 pada awal 2019 melahirkan sokongan tidak berbelah bagi atas usaha kerajaan untuk mempromosikan nilai dan budaya Islam melalui pendekatan rahmatan lil alamin dan maqasid syariah. Kepimpinan Mujahid juga telah membuat beberapa pembaharuan berkenaan kecekapan pentadbiran dan pengurusan jabatan-jabatan dan unit-unit di bawah Menteri Agama. Jelas Azli, antara pencapaian Mujahid ialah menaik taraf e-Syariah versi 3 untuk pendaftaran kes-kes di Mahkamah Syariah, meningkatkan kecekapan dan penyelesaian kes-kes Mahkamah Syariah yang tertunggak, menetapkan penunjuk aras bagi kes-kes rayuan syariah dalam tempoh 6 bulan, memberi penekanan kepada kajian dan semakan semula undang-undang sedia ada di samping penggubalan undang-undang baharu untuk memastikan keadilan dan manfaat kepada yang berhak. Dan yang tidak disebut Azli ialah kejayaan Mujahid memimpin hala tuju lembaga tabung haji dan menyelamatkan institusi Islam itu daripada muflis menerusi kerjasama ahli lembaga pengarah dan pengurusannya yang profesional dan tidak didominasi oleh parti politik. Amanah mempelopori gagasan Islam rahmatan lil alamin iaitu Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam yang memberi manfaat kepada semua makhluk termasuk manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, alam sekitar dan lain-lain. Jelas Azli dengan menterjemahkan teras utama iaitu amanah progresif, peduli dan inklusif. Amanah menaruh harapan gagasan ini akan menjadi model negara Islam kontemporari yang mementingkan kesejahteraan rakyat dalam negara, pelbagai agama dan bangsa. Ia akan menyerlahkan kesyumlan Islam sesuai untuk sepanjang zaman. Menurut Azli, amanah berbeza dengan PAS yang membawa pendekatan keagamaan dan hak keistimewaan yang eksklusif. Mereka sering menimbulkan prejudis terhadap pihak yang berlainan kepercayaan, berlainan bangsa dan fahaman politik. Semuanya disandarkan atas agama dan akidah. Akhirnya masyarakat umum melihat Islam ini sebagai agama yang berat sebelah, bersifat menghukum, sedangkan Islam tidak begitu sifatnya, jelas Azli. Beliau mengimbas era 80-an yang menyaksikan pendekatan bersifat menghukum ini yang sangat ketara sehingga yang seagama dan sebangsa pun dikafirkan menyebabkan timbul perpecahan keluarga dan sanak saudara. Kebelakangan ini pendekatan menghukum ini hidup semula hanya kerana ada pihak yang tidak sehaluan atau sependapat dengan mereka walaupun mereka itu seagama, apatah lagi yang bukan seagama atau bukan sebangsa, katanya. Amanah ingin memperbetulkan tanggapan dan salah faham terhadap Islam menerusi gagasan Islam rahmatan lil alamin. Matlamatnya supaya masyarakat Islam semakin kuat pegangan dan beramal dengannya. Manakala masyarakat bukan Islam pula selesa dan yakin berada di bawah kepimpinan Islam, tegasnya. Demikian antara pandangan Azli terhadap pimpinan dalam partinya yang kini menjadi alternatif kepada anak muda untuk turut serta dalam mewarnai politik negara dengan pendekatan Islam jalur tengah di samping memelihara ketuanan Melayu dalam sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Malangnya usaha-usaha pembangunan Islam ini terhalang apabila berlakunya langkah Sheraton yang mengakibatkan kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan secara tebuk atap atau pintu belakang. Tindakan yang tidak melalui proses demokrasi dengan mengambil mandat daripada rakyat melalui proses pilihan raya cuma dijustifikasi menerusi naratif penyelamat negara, Islam dan Melayu daripada ancaman. Adakah amanah tidak Islamik, tidak cukup Melayu sedangkan amat jelas ia berpaksi kepada Islam yang tidak membezakan manusia berdasarkan bangsanya atau budayanya. Rakyat disumbat dengan keraguan terhadap amanah disebabkan wirid dan propaganda jahat yang diulang-ulang oleh musuh politiknya. Walau bagaimanapun, beberapa kali kalah dalam saman fitnah di mahkamah, musuh politik amanah tidak serik-serik melontar tomahan dan dakwah. Perang propaganda musuh amanah inilah yang perlu dihadapi oleh parti ini dengan melipat gandakan usaha penerangan dan aktivis menangkis serangan dan dakwah. Membujur lalu, melintang patah. Demikian sifat tegar dan keberanian pemimpin amanah yang sudah biasa bermalam di lokap demi perjuangan Islam, bertunjangkan rahmatan lil alamin. Ciri ini tidak pernah dialami oleh pucuk pimpinan parti asal iaitu PAS. Tidak terasa berdosakah mereka menuduh amanah tidak Islamik?
Kenyataan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC bahawa ia tidak dapat merumuskan bahawa terdapat pelanggaran Seksyen 25/4 Akta Perindustrian Sekuriti Depository Pusat 1991 SICDA berhubung pemilikan saham menerusi akaun dagangan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki membuka banyak persoalan baharu. Peguam Dr. Zulkarnain Lokman melihat kes saham Azam Baki makin hari makin pelik. Hari ini, Suruhanjaya Sekuriti pula yang nyatakan mereka tidak dapat buat keputusan yang konklusif, yang final, yang jitu, yang muktamad sama ada berlaku atau tidak kesalahan berkaitan penggunaan akaun saham Azam Baki. Ini berdasarkan bukti dan keterangan yang dikumpulkan, ujarnya dalam satu hantaran di Facebook beliau. Zulkarnain membangkitkan jika SC tidak dapat membuat keputusan, siapa yang boleh? Jadi siapakah yang dapat menyiasat dan buat keputusan? Adakah akan dilontar pula ke pejabat peguam negara? Atau apakah kuasa menyiasat dalam Akta SC masih belum cukup power? Soalnya. Beliau menyindir sama ada pihak yang disiasat itu guna taktik yang biasa peguam guna untuk nasihat klien bila pergi balai. Nanti saya akan jawab di mahkamah. Jika jawapan ini digunakan sekalipun, SC masih ada kuasa untuk dapatkan maklumat berkenaan daripada syarikat broker. Atau apakah borang-borang semua sudah hilang daripada syarikat broker? Ujarnya dengan sinis. Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Nasional itu melahirkan persoalan kesan kenyataan SC tersebut kepada pelabur selain orang ramai. Apapun jawapan begini tidak membantu untuk pulihkan kepercayaan orang ramai kepada SPRM. Tentu sekali pelabur pun akan bimbang terhadap kenyataan SC ini. Lebih banyak soalan daripada jawapan yang akan menyusul jika begini kenyataan SC, tegasnya. Terdahulu, SC berkata siasatan dilakukan berkaitan isu sama ada potensi pelanggaran di bawah Seksyen 25/4 Akta Perindustrian Sekuriti Depository Pusat 1991 SICDA berhubung pemilikan saham menerusi akaun dagangan Azam Baki. SC telah membuat kesimpulan siasatannya dan berdasarkan bukti yang dikumpul, SC tidak dapat memastikan secara muktamad bahawa pelanggaran di bawah Seksyen 25/4 SICDA telah berlaku. Lebih pelik lagi, kenyataan Azam Baki berbeza dengan kenyataan SC dalam bahasa Inggeris pada 18 Januari 2021. Menurut berita harian, Azam berkata, "Alhamdulillah, saya bersyukur atas keputusan dibuat SC yang mendapati tiada kesalahan dilakukan oleh saya. Saya dimaklumkan oleh pihak SC bahawa siasatan terhadap perkara itu sudah dimuktamadkan. Oleh itu, pihak SC telah menutup fail inkuiri berkenaan. Sehubungan itu, saya akan meneruskan tanggungjawab sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk membanteras gejala rasuah di negara ini tanpa mengira darjat atau pangkat," katanya seperti dipetik. Berdasarkan kenyataan SC hanya menyebut bahawa pihaknya tidak dapat memastikan secara muktamad bahawa pelanggaran di bawah Seksyen 25/4 SICDA telah berlaku. Bukan siasatan mengenai perkara tersebut sudah dimuktamadkan. Maknanya tiada perkara yang dimuktamadkan atau seperti kata Zulkarnain, SC tidak dapat membuat keputusan. Justru tidak hairan apabila isu ini masih menjadi pertikaian. Ahli Parlimen Puchong Gobind Singh Dio yang juga seorang peguam turut mempersoalkan kenyataan SC tersebut. Katanya, kenyataan satu baris daripada SC tidak memadai. Umumkan butir-butir terperinci kepada orang ramai. Terangkan siapa individu yang telah dipanggil untuk membantu siasatan. Apakah yang telah didedahkan oleh siasatan itu? Apakah kesan keterangan yang diperolehi terhadap undang-undang yang terpakai? Dan mengapa tidak dapat membuat kesimpulan sama ada pelanggaran berlaku atau tidak? Beliau berhujah bahawa alasan harus diberikan dalam menyokong apa-apa keputusan. Kerana itu, Gobind berkata pendengaran PSC perlu diadakan dengan segera. SC juga harus dipanggil untuk membantu dan menyatakan pandangan mereka di dalam pendengaran itu nanti, tegas Gobind. Sementara itu, Pengarah Eksekutif Pusat Membasmi Rasuah dan Kronisma C4 Cynthia Gabriel berkata penemuan tidak konklusif atau tidak muktamad, SC hanya mewajarkan bahawa siasatan bebas terhadap kes tersebut harus diadakan. Beliau menyeru supaya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob segera bertindak. PM mesti bertindak segera untuk memanggil pasukan petugas peringkat tinggi untuk menyiasat kebejatan Azam Gate. Jelas sekali defisit integriti yang sedang berlaku yang boleh menghakis kewibawaan agensi tertentu kerajaan yang sepatutnya bergerak seiring dengan agenda kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara pasca COVID-19. Ia tidak berakhir dengan kenyataan SC yang ringkas itu. SC dituntut supaya mendedahkan kepada umum penemuan yang diperolehi dalam siasatannya terhadap isu jual beli saham membabitkan Azam Baki. Ini kerana beliau bukan orang biasa, bukan pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Tetapi beliau menerajui sebuah badan tertinggi dalam negara ini yang diamanahkan untuk membanteras rasuah yang berkait rapat dengan aspek daulah terpendam dan keselamatan negara.
Kita sayang negara kita dan tidak redha ia dikuasai oleh gerombolan kleptokrat. Oleh kerana Azam Baki berkata, beliau bertanggungjawab sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk membanteras gejala rasuah. Hadirlah ke mesyuarat jawatan kuasa pilihan khas Parlimen bagi agensi-agensi PSC di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk Siasatan jika dipanggil. Semoga kehadiran beliau akan membantu untuk membersihkan SPRM dan defisit integriti yang kini semakin parah. Berani kerana benar, takut kerana salah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.